Baik, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua yang kembali semula dengan saya dalam siri kedua, iaitu kali ini kita akan belajar bagaimana menulis proposal kajian tindakan. Baik semua tuan-tuan dan puan-puan, mengapa proposal perlu dilakukan dalam kajian tindakan? Kajian tindakan ini ialah satu proses kita nak menghasilkan sesuatu penyelidikan di kalangan pendidik, guru dan sebagainya, malah kepada sesiapa pun. Jadi proposal ini dia seolah-olah sebagai satu kertas kerja ataupun satu benda yang kita nak buat, kita nak kemukakan sebelum kita lakukan. Dia sebagai satu guideline ataupun satu proses panduan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi penting ke tak penting? Bagi saya menghasilkan proposal ni penting sebab nanti apabila kita nak menulis dalam laporan yang selengkapnya, proposal inilah yang juga benda-benda yang sama dalam proposal akan diletakkan di dalam penulisan penuh nanti. Baik, kalau sebelum ni kita dah belajar beberapa perkara dalam proposal yang kita dah belajar, iaitu sebelum ni kita dah belajar fokus, ambil, idea, zahir dan juga implementasi, iaitu bagaimana kaedah FAIZ dan I memberikan satu panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi menghasilkan kajian tindakan. Tetapi dalam penghasilan proposal hanyalah fokus, ambil isu dan juga idea sahaja yang dikemukakan, manakala zahir dan implementasi tidak perlu dibuat dahulu di peringkat proposal. Baik, saya bagi satu contohlah bagaimana kita nak membuat. Katalah ini idea tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan dah ada idea dia. Katalah saya nak mengambil fokus saya dalam prospek pengajaran dan pembelajaran. Kalau sebelum ni saya dah terangkan, ada dua, iaitu dari segi pengurusan, dari segi pengajaran dan pembelajaran. So kita boleh pilih mana satu yang kita nak. Jadi macam saya ni, saya nak buat proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi subjek apa? Pendidikan moral, sekolah, menengah. Bab tajuk dia ialah Bab 5, bidang 5, nilai berkaitan hak asasi manusia dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah. Dan subbab tajuknya ialah kita nak ingat hak asasi manusia. Ingat sahaja. Maknanya bila kita fokus tadi, kita buat jangan terlalu besar. Kita buat perkara yang kecil saja pun tidak mengapa. Jadi saya nak pelajar-pelajar saya, murid-murid saya ingat sahaja 5 hak asasi manusia. Kenapa nak kena ingat sahaja? Nanti kita tengok refleksi pengajaran yang saya dah buatkan. Dan kita tambah sikit fokus kita. Pertama, tahun tingkatan kelas tu, siapa yang kita nak fokuskan? Kepada 25 orang murid, tingkatan 2 Bestari, yang jumlah 6 lelaki dan 19 orang perempuan. Dan kumpulan murid dia ialah murid tahap yang sederhana. Boleh cikgu declare, tak ada masalah dalam fokus ini. Kemudian, ambil isu. Apa isu dia yang terjadi tentang hak asasi manusia ini sampai saya nak buat kajian tindakan? Okey, jadi kita tengok. Pertama, kita boleh buat ambil isu ini melalui refleksi pengajaran guru. Kita letaklah situ. Melalui analisis dokumen dalam peperiksaan, majoriti murid tidak dapat menjawab tentang nilai hak asasi manusia. Betul, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah saya dulu tak boleh nak mengingat 5 hak asasi manusia. Even bukan pelajar pun, kalau kita sendiri dewasa ni pun tak ingat kan 5 hak asasi manusia ni. Tapi mereka kena ingat. Jadi itu sebabnya kita kena buat kajian tindakan. Dan bila guru soal, semua tidak mengingati kerana ianya adalah satu fakta yang perlu diingati oleh mereka. Tak dapat. Jadi kita buat ujian pra juga nak tengok isu-isu yang terjadi ni. Jadi dalam refleksi kita boleh buat apa yang terjadi yang kita dapat lihat yang berlaku dalam kalangan pelajar atau murid kita. Ujian pra tadi tu kita lihat bila guru beri latihan, murid perlu senaraikan 5 hak asasi manusia. Dari sejumlah 25 orang murid tadi tu, 4 orang jawab 4 betul. Maknanya masih lagi tak dapat 5 betul. 8 jawab 2 betul. 6 orang jawab 2 betul dan 7 orang salah kepada kesemuanya. So disebabkan isu-isu ini yang menyebabkan saya kena buat kajian tindakan untuk memberikan pelajar itu dapat mengingat 5 hak asasi manusia tadi. Dan seterusnya, ini yang paling ramai tanya macam mana nak buat. Seperti yang saya dah catatkan dalam siri pertama dulu, idea ini dalam banyak cara. Ada kaedah uji cuba, secara tidak langsung, inspirasi dan sebagainya lah. Jadi kaedah 5 jari ini sebenarnya dikenalkan oleh kawan saya iaitu Puan Zuzila, guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Sentosa. Bila mengajar, kita ada 5 jari, kita dah berbual dengan pelajar kan. Jadi tiba-tiba terfikir, jari ini sebenarnya boleh memberikan peranan besar kepada pelajar untuk mengingati setiap satunya. So, mereka
membuat kajian tindakan dengan memberikan idea 5 jari untuk mengingati hak asasi manusia. Pertama sekali, ingat ini ialah ibu jari. Ibu ialah seorang wanita. Jadi hak pertama, hak untuk wanita. Jari yang ni menunjuk, selalu yang memberikan arahan. Siapa yang suka bagi arahan? Kau angkat tu, kau angkat ni. Hey, awak tolong buat ini. Bila kita bekerja. Bila kita bekerja, kita ialah hak kerja. Bila bos bagi arahan kan. Ini jari hantu. Hantu terbang tidak ada kaki. Siapa yang orang yang tidak ada kaki? Ialah orang kelainan upaya. Seterusnya ialah jari yang selalu orang beli cincin. Cincin kita beli di kedai. Sebagai seorang yang membeli tadi tu, apa nama tinggi dia? Ataupun nama yang lebih spesifik, iaitu pengguna. Jadi akhir sekali, inilah jari paling kecil. Dalam keluarga, siapa paling kecil? Iaitu anak ataupun adik. Jadi hak untuk kanak-kanak. Jadi saya ajar ni kepada pelajar tadi untuk mengingati 5 hak asasi manusia. Wajib ingat. Sebab dalam peperiksaan SPM akan keluar benda-benda ni. Jadi kalau dia dapat meneka dan juga menulis salah satu daripada ini, dia akan mendapat sekurang-kurangnya markah di dalam peperiksaan sama ada SPM ataupun PT3 ataupun ujian-ujian biasa. Jadi kita dah ada fokus, dah ada ambil isu, dah ada idea. Sekarang kita nak menulis pula. Bagaimana cara kita nak menulis dia para pelajar? Tengok ya. Okey, baik. Ini ialah cara nak menulis. Sebenarnya benda ni nanti saya akan boleh berilah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya nak minta tuan-tuan berikan email masing-masing. Jadi proposal ni, tajuk dia ni, letaklah tajuk masing-masing dia. Apa tajuk yang nak diletak? Contohnya tadi tu ialah tajuknya 5 jari ingat hak asasi manusia ataupun 5 jari titik 2 titik hak asasi manusia terpulang kepada masing-masing. Letak tajuk ni sebenarnya akan berubah sampai di akhir sekalipun. Yang penting nampak tajuk tu lebih catchy. Jadi type lah tajuk tadi tu kan. Kemudian nama dan alamat sekolah ni letaklah nama tuan-tuan dan puan-puan. Nama dan juga alamat sekolah. Nama pengkaji. Ini ialah nama tuan-tuan puan-puan sendiri. Okey. Kemudian refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Ambil balik tadi tu yang kita dah buat tadi tu, refleksi. Pertama tadi katanya pelajar tak dapat mengingati hak asasi manusia. Bila buat ujian pra, berapa orang sahaja yang lulus, ceritakan. Kalau tadi dalam bentuk poin, sekarang kita kena terjemahkan dalam penulisan ayat. Katalah kalau tadi ayat dia, kita nak contohlah saya nak buat ya. Tadi kita dengar tadi ayat dia ialah antaranya pelajar sukar untuk mengingati. Type je. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru berkenaan dengan tajuk bidang 5, kalau salah ejaan tu tak apalah, ni sebagai contoh je lah. Majoriti pelajar di dalam kelas tidak dapat mengingati hak asasi manusia yang mereka pelajari. Artinya, dalam analisis dokumen semasa peperiksaan ujian bulanan, murid tidak dapat menjawab dengan tepat ke semua nilai hak asasi manusia. Hasil analisis dokumen. So sambunglah, buat dia sebagai satu ayat seperti kita bercerita supaya dia dapat menghasilkan lebih banyaklah ayat itu berkembang. So seterusnya adalah fokus kajian. Apa dia fokus kajian? Fokus kajian tadi seperti yang kita nyatakan tadilah. Pertama ialah apa? Fokus kajian tadi tu. Kajian tindakan ini
adalah apa tadi? Kajian tindakan tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab tadi kita nak ambil PDPC kan. Kemudian apa tadi? Kemudian ialah bidang pula. Subjek yang dipilih adalah, maaflah kalau ada salah ejaan. Subjek pendidikan moral sekolah menengah. Kemudian, kena bagi siapa tadi? Sub bidang. Bidang yang dipilih adalah dalam bidang kelima. So, apa yang dah dibuat tadi tu dalam apa? Dalam kita punya FAI tadi tu, keluarkan balik je. Okey, objektif ni mungkin saya tak ajar lagi. Okey, objektif kajian, kalau objektif kajian tadi tu secara, ada dua ya, objektif umum dan juga objektif khusus. Kalau objektif umum, sebenarnya ayat dia standard je. Kalau saya lah, saya buat macam ni, objektif umum. Objektif umum dia ialah menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran guru melalui penyelidikan dalam subjek pendidikan moral sekolah menengah. Okey, dia umum je. Maksudnya umum tu untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau objektif khusus, dia akan menjurus kepada benda yang kita buat tadi. Katalah tadi tu nak minta pelajar mengingati nilai kan. So kita buatlah objektif khususnya ialah murid dapat mengingati kelima nilai dalam bidang hak asasi manusia. Contohnya begitu. Objektif khusus yang kedua ialah apa? Murid boleh menjawab soalan dalam bidang kelima. Ni maksudnya terpulang lah. Objektif ni kalau boleh sekurang-kurangnya ada dua lah. Yang pasti objektif dapat tercapai. Kumpulan sasaran tadi tu, apa tadi? Kita dah tersedia ada kan? Iaitu pelajar tingkatan 2 bestari seramai 25 orang. Berapa lelaki, berapa perempuan. Senaraikan di sini. Dan murid tadi berada pada tahap sederhana. Bila tindakan yang dicadangkan tadi ni, apa yang perlu dibuat ialah apa yang tuan-tuan dan puan-puan ingin lakukan melalui IDEA tadi tu. Nyatakan dia dalam kajian ini, penyelidik ingin menggunakan kaedah 5 jari yang memberikan makna kepada satu-satunya untuk menerangkan apakah dia hak asasi. Letak balik gambar tadi ke, kalau ada gambar rajah, ada kotak, ada jadual, ada langkah-langkah, letak di sini tindakan yang dicadangkan. Maksudnya idea lah. Semua idea-idea tu. Kalau tak nak buat dalam esei, buat dalam kotak-kotak pun boleh terpulang. Dan ini ialah jadual pelaksanaan. Tarikh, bila nak buat. Ini adalah seterusnya ialah kos kajian. Okey. Kos kajian ni kalau adalah senaraikan sebab ada setengah kadang mereka sekolah ni ada bajet dana dan sebagainya. So letak dalam kos kajian yang nak yang nak diberikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sebenarnya itu sahaja untuk mempelajari hak asasi manusia tadi ni, iaitu untuk membuat proposal dalam menghasilkan kajian tindakan. Kalau tuan-tuan puan ada cadangan, masalah dan sebagainya, bolehlah menulis di bahagian komen di bawah. Dan kalau nakkan contoh proposal tadi tu dalam ruang kotak-kotak tadi tu, boleh berikan email dalam komen di bawah. Dan kalau ada kesempatan bolehlah subscribe untuk sentiasa dapat melihat info-info yang
ada dalam YouTube saya, dan bolehlah beritahu kawan-kawan semua kerana kita nak berkongsi idea, ilmu dan sebagainya tentang penulisan kajian tindakan. Dan nanti akan ada borang yang saya boleh berikan kepada perempuan boleh isi untuk memberikan email juga. Nanti saya akan maklumkanlah. Jadi itu saja, saya berharap semoga dapat siapkan proposal ini. Nanti boleh hantar kepada saya akan boleh semak, kita akan bincang diskusi dalam sesi tajuk yang ketiga pula. Daripada proposal tadi, apa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Jadi itu saja, saya rasa. Kalau ada sebarang kemusykilan boleh DM saya ataupun hantar komen di bawah. Assalamualaikum.